Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, hari Isnin, untuk sama-sama kita melihat kepada surah yang ke-80 daripada juz yang ke-30, surah Abasa. Kita akan lihat satu persatu hidayah demi hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dipimpin bacaan oleh Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Ustaz. Sihat ya? Sihat alhamdulillah Ustaz. Surah ke-80 Ustaz. 80 Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Sekarang ni bertubi-tubi, ya, sedikit demi sedikit. Masya Dan Allah, Masya Allah. bila mengkaji surah Abasa ni Ustaz, Ya, baru perasan rupanya biasa dengar, tapi dia punya isinya amat mendalam, yang harapnya bersama dengan tuan-tuan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman yang ke-585. Daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 kita akan melihat bagaimana Allah menegur kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana bermuka masam terhadap salah seorang daripada sahabat, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian diikuti pada ayat yang ke-11 hingga 16 kesucian dan kemuliaan Al-Quran yang kita akan lihat bersama, dan seterusnya pada ayat 17 hingga 23 bantahan terhadap orang yang mengingkari kehidupan selepas kematian, iaitu hari kiamat. Dan di hujung itu ya 24 hingga 32 nikmat-nikmat Allah yang manusia perlukan untuk diperhatikan, dan pada bahagian akhir 33 hingga 42 manusia lari daripada kaum kerabatnya, ahli keluarga, anak ketika hari kiamat, dan terbaginya manusia kepada dua golongan. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 22 bersama untuk kita menghargai golongan OKU. Inilah surah yang berkaitan dengan golongan OKU diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih daripada itu kita perlu perhatikan diri kita, adakah kita golongan yang pertama ataupun golongan yang kedua, bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'da. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat My Quran Time, apa khabar hari ini? Moga-moga di akhir-akhir pertemuan dalam My Quran Time ini di juzuk yang ke-30 di surah yang ke-80, tinggal lagi lebih kurang dalam beberapa surah lagi menuju kepada khatam kita insya-Allah pada 24 ya. Dan besok jangan lupa kita ada Malaysia Quran Hour. Malaysia Quran Hour, ayuh beramai-ramai yang berkelapangan untuk kita sama-sama ikuti dan bersama dalam Malaysia Quran Hour, dan juga boleh di mana-mana juga sahaja untuk sama-sama bergabung insya-Allah Safaz ya. Dan surah Abasa, subhanallah, seperti kata Al-Fadhil Safaz tadi, selalu kita dengar, tapi hari ini subhanallah kita akan telusuri ayat demi ayat. Masya-Allah tabarakallah. Kita nak baca terlebih dahulu
ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-22. Kita mula dengan bacaan nahwan dulu insya-Allah. Kita cuba ibu ayah sekalian. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 surah Abasa Ustaz ya. Satu muka surat sahaja ya, tetapi ada 42 ayat dan kita melihat sama-sama ya bagaimana Allah memberi satu teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegurnya kerana ini adalah standard yang tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apabila kita melihat ada adab kita bercakap berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang ekstrim Ustaz ya. Yang ekstrim ini ialah satu yang bila cakap tentang Nabi dia kutuk Nabi, satu lagi yang itu bila dia sayang sangat pada Nabi sampai mensyirikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Jadi kita ambil yang pertengahan dan adabnya ialah bila kita membaca ayat-ayat ini kita tahu bahawa ini adalah standard yang tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla, iaitu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berwajah masam dan berpaling ya.
Bila dirakamkan dalam Al-Quran ini, sebenarnya ia memberi mesej Ustaz ya, bahawa Quran ini bukan Nabi yang tulis. Betul. Pasal kalau orang tulis buku Ustaz tak ada pula cakap bahawa saya inilah yang paling lemah, yang paling teruk dalam dunia ini, saya pernah buat salah itu ini, dia rakamkan dalam buku dia. Dan ini menunjukkan bahawa ini memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sampaikan sahaja, sampaikan ada kesilapan, bukan dosa Ustaz ni, kesilapan Nabi itu pun dirakamkan dan disampaikan, tidak boleh dipadamkan. Yang pertama. Yang keduanya, bila bercakap tentang Allah menegur pada Nabi ini, menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Nabi sebagai seorang ketua perlu menjaga kepada orang-orang beriman Ustaz ni, di kalangan para sahabat. Jadi Allah buktikan bahawa walaupun istilahnya abasa ni dia berbeza dengan beberapa istilah Ustaz ni. Ada istilah iaitu kalhun. Kalau kalhun itu dia muka masam sampai apa, kalau geram sangat sampai gigi gigit gigi tu kan, kalau marah sangat apa sebab kau ni bercakap bising-bising contohnya kan, sampai keluar muka tu, itu kalhun. Kalau katakan basara dia kerut ya, disebabkan oleh rasa dan muka jadi buruk pasal ada orang kacau. Ada orang kacau ataupun membuat dia marah. Tetapi kalau abasa ini, dia kerutnya dekat dahi je. Dia macam tu je lah kan, lebih kurang begitu. Taklah buruk sangat muka ya. Allah nyatakan abasa ini watawalla, iaitu Nabi berpaling kerana pada waktu itu ada pembesar Mekah pada waktu itu. Jadi Nabi bila jumpa Abdullah bin Maktum datang itu, Nabi berpaling daripada siapa? Anja'ahul a'ma. Daripada siapa? Daripada seorang yang datang bersungguh-sungguh dalam keadaan buta, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Inilah kisahnya. Dan bila bercakap tentang anja'ahul a'ma ini, menunjukkan bahawa si sahabat Abdullah bin Maktum ini amat bersungguh-sungguh Ustaz. Berbeza dengan kalau Allah gunakan perkataan ata, di sini ja'ahu ini maksudnya bersungguh-sungguh. Dan Allah nyatakan wama yudrika la'allahu yazakka ya, iaitu apakah ya, dan tahukah engkau barangkali dia ingin menyucikan dirinya daripada perkara-perkara kekurangan. Itu adalah ciri Abdullah bin Ummi Maktum yang Allah nyatakan bahawa moga-moga dia nak membersihkan diri. Dia ada yatazakka, ada yazakka. Tapi ayat di sini yazakka, maksud sepatutnya sama Ustaz. Tapi kalau yatazakka itu maksudnya membersihkan diri secara sempurna, yazakka membersihkan diri secara sebahagian. Mengapa sebahagian? Maksudnya mungkin tak cukuplah jumpa sekali untuk terus bersihkan diri, tetapi itu pun kalau orang dapat sedikit pun manfaat daripada sesi bersama dengan kita, kadang-kadang Ustaz ya, orang nak minta doakan kan, ataupun orang nak minta bergambar, dengan itu dia rasa makin rapat lagi dengan Quran contohnya, maka itu namanya yazakka. Bukan yatazakka. Yatazakka tu maksudnya dia terus sempurna, tak mungkinlah ya. Au yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra, iaitu dia mendapat pengajaran dan pengajarannya itu bermanfaat ya. Az-zikra ini adalah peringatan yang besar. Bila seseorang itu dengar kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, Abdullah bin Maktum mengharapkan yang itu ya, sama ada orang tu nak bersihkan diri ataupun nak mendapat peringatan yang besar daripada sesi ataupun masa yang kita luangkan, yang kita beri perhatian. Berbanding dengan satu lagi kumpulan pada ayat nombor 5, iaitu amma manistaghna, iaitu maka engkau Nabi Muhammad ya, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Ini adalah satu golongan lagi yang Allah tegur. Maksudnya pembesar-pembesar itu dia rasa bagus. Istighna ni maksudnya tak payahlah Nabi ya. Nabi pada waktu itu nak berceramah, nak mendekati mereka pasal merasakan apa? Mereka ada pengaruh. Betul. Ada pengaruh. Jadi mungkin kalau mereka masuk Islam nanti tersebarlah kan. Tetapi Allah cakap kumpulan yang kita nak ajak, kalau dia rasa diri bagus ya, dan fa anta lahu tasadda, tapi kamu memberi perhatian, sebenarnya mereka ini wama alayka alla yazakka, iaitu ayat yang ke-7, padahal tidak ada salah ke atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Kita teringin sangat orang ni masuk Islam apa sebagainya, tapi kalau dia tak nak, tak payah layan. Tak payah layan ya. Disebabkan apa? Disebabkan dia mungkin tak berminat pun nak membersihkan diri. Kita macam terhegeh-hegeh kan. Tetapi sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ada sifat Raufur Rahim ya, Nabi nakkan semua umatnya masuk Islam ya. Tetapi bila ada keutamaan, itu yang kita sedang belajar sekarang ini, istilahnya wa amma man ja'aka yas'a, kembali balik kepada
Abdullah Ibn Maktum, sebenarnya ada orang yang bersungguh-sungguh datang kepada kamu yang nak belajar, kan, wa huwa yakhsha, orang ini adalah lebih khusyuk lagi, lebih takut lagi kepada Allah, sila beri perhatian pada orang ini. Dia cerita ni Ustaz pasal pembesar ni, dia tak nak cakap kalau ada orang-orang miskin di sekitarnya, dia rasa macam tak ada kelas. Jadi dia nak cakap dengan Nabi eksklusif, mesti dekat hotel 5 bintang, kan. Dia tak nak cakap dekat tepi-tepi jalan ataupun dalam ceramah-ceramah yang duduk bersama-sama, dia tak nak. Kerana apa? Kerana keegoan mereka, kesombongan yang ada pada mereka. Jadi dalam keadaan ini memang itu adalah cabaran, dan Allah memberitahu kepada Nabi, ini memang berat sikit Ustaz ya. Fa anta anhu talahha, kamu ni daripadanya kamu mengabaikan. Talahha daripada perkataan lahun. Lahun ni kan kita perkara-perkara yang sia-sia kan, ataupun yang hiburan. Tapi sebenarnya maksud asalnya ialah talahha ini kita tidak mengikut keutamaan. Maksudnya Nabi perlu utamakan orang yang nak membersihkan diri ataupun nak ambil peringatan. Tetapi Nabi memberi perhatian kepada orang yang tak layan. Kan, orang yang mungkin elit lah, orang VIP. Maka Allah cakap kamu mengutamakan benda yang tak sepatut kamu utamakan. Itu memang Nabi kena Ustaz ya. Kalau kita ditegur pun begini kan, apalah cakap benda-benda mengarut dalam Quran time. Jam kita Ustaz ya. Ini Nabi yang kena sebagai pelajaran kepada kita. Kalla innaha tadhkirah. Ya, pada ayat yang ke-11, sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan pada siapa yang nak ambil peringatan. Ya, fi suhufim mukarramah. Masya-Allah Azan ya. Betul. Maksudnya peringatan yang ada ini adalah daripada suhuf mukarramah, daripada lembaran yang mulia. Maksudnya apa? Maksudnya pembesar Mekah ini, dia ni tak tahu ke Nabi cakap ini datang daripada langit yang tinggi. Betul. Jadi kalau mereka tak nak mendengar peringatan daripada langit yang tinggi, engkau ni memang rendah betul. Ya, memang tak berhargalah. Betul. Ya. Berbanding dengan Abdullah Ibn Maktum yang mencari tazkirah daripada langit yang tinggi. Jadi bila kita diberi peluang Ustaz ya, baca Quran, My Quran Time, pergi program yang baca Quran, itu sebenarnya diberi kemuliaan fi suhufim mukarramah. Ya, kita berinteraksi dengan benda yang tinggi, bukannya sesuatu yang sekadar omong-omong kosong. Ya, dan marfu'atim mutahharah, ya, iaitu ditinggikan, yang disucikan. Maksudnya bila Al-Quran ini ditinggikan, disucikan, ia akan meninggikan maqam kita, status kita, dan juga membersihkan jiwa kita biaidi safarah, yang diutuskan, yang dibawa oleh para malaikat, diketuai oleh malaikat Jibril, kiramin bararah, ya, iaitu mulia malaikat ini dan juga penuh dengan ketaatan. Jadi di sinilah sebenarnya yang perlu kita beri perhatian, ya, apabila sesuatu yang tinggi ini, jangan kita pula merosakkan kemuliaan sesuatu. Kemuliaan ni Ustaz ya, dia kalau macam raja datang, kemudian kita kata borak-borak, itu maksudnya tidak memuliakan. Bila Quran dibacakan, itu macam orang-orang musyrik Mekah ini, dia rasakan bahawa ada sesuatu yang lebih penting daripada perkara itu, sehingga kan Allah menyatakan qutilal insanu ma akfarah. Ya, kita baca ulang sekali lagi ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-20 untuk menjadi asas kepada kita jangan main-main. Maksudnya jangan main-main dengan mesej yang datang daripada langit yang tinggi. Ayat 17 hingga ayat 20. Sama-sama. Fasal begitu menarik sekali ya kupasan tadi daripada ayat 13. Saya bila terpandang BID safaratin kiramin bararah tu teringat ada satu hadis. Betul. Daripada riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Bararah tu Ustaz ya, maksudnya malaikat yang yang buat baik ni. Ini dalam bentuk jamak taksir. Maksudnya jamak yang memang malaikat tu semuanya baik-baik je. Nanti kita akan jumpa dengan al-abrar. Abrar juga daripada bir, orang yang buat baik, tapi jamak killah. Maksudnya ialah manusia ramai, tapi yang baik ni sikit je. Tapi ini banyak malaikat. Maksudnya bila orang baca Quran, sebenarnya malaikat berpusu-pusu. Majlis Quran yang sekarang kita ikuti ini, malaikat berpusu-pusu untuk apa? Membawa kebaikan, mendoakan keampunan kita. Lepas tu ada yang cakap, begitu saya tak mahir, dia kata. Nabi sambung lagi, wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fi wa huwa alaihi syaqun
lahu ajran. Orang yang baca Quran tapi dia sangkut-sangkut, kokak-kokak, tersekat-sekat, sangkut-sangkut, baginya 2 pahala. Begitu semangat yang ditunjukkan, yang disampaikan oleh Nabi untuk kita mendapat kemuliaan Al-Quran. Baik. Jadi kita bacakan ayat yang ke-17 sehingga yang ke-20. Baik. Jom ibu ayah sekalian kita gemakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan ayat yang ke-17 bila Allah menyatakan tentang bahawa tazkirah itu datang daripada langit yang tinggi, yang dimuliakan ataupun yang disucikan, yang dibawa oleh biaidi safarah, oleh utusan-utusan yang penuh dengan kemuliaan dan kebajikan, kebaikan, ya. Dan amat ramai, amat banyak. Kalau sudah diberikan peluang ini, Allah menempelak, teruk betul lah, teruk betul, ataupun istilah terjemahan kat sini, celaka betul, kan, malang betul, teruk betul, ataupun kutilan ni mati sebenarnya Ustaz, matilah orang-orang yang sebenarnya mengkufuri kepada nikmat yang amat besar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita abasa, bermuka masam. Masamnya tak cukup masam Ustaz, ya, tetapi betul. Walaupun Abdullah Ibn Maktum tidak nampak kepada Nabi masam, tetapi Allah mengajar kepada kita, 3 kali disebut di dalam Al-Quran, walau si OKU itu tidak nampak tetapi Allah nampak. Betapa perlunya kita memuliakan OKU, lebih lagi daripada itu orang-orang yang membersihkan diri, yang ingin mengambil pelajaran daripada seruan kebaikan Al-Quran itu sendiri. Jadi kita utamakan yang utama, jangan sampai kita ditemplak sebagai talaha pada ayat yang ke-10. Dan kita amat bersyukur Allah menegur Nabi bukan untuk Nabi sahaja, tetapi pelajaran untuk kita di abad ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Buta mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Selamatlah di dunia fana ini, bila mana mata tidak buta, melalui pengalaman diri, kerana jalan itu sudah biasa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah SWT kurniakan mata kita sehinggalah ke saat ini. Kita syukur banyak-banyak pada Allah SWT dapat kita melihat kalimah-kalimah, ayat-ayat daripada Allah SWT. Moga-moga dari mata jatuh ke hati, bertambah iman di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Safas, ya betul Ustaz, ya. Amat penting kita beri perhatian. Betul, ya, kita berinteraksi dengan Quran ini adalah satu kemuliaan, ya, kerana ia adalah suhufim mukarramah,
Jadi penuh dengan kemuliaan, kebaikan yang setiap kali rasa kalau ada malas-malas Ustaz kita tahu bahawa saya ni berinteraksi dengan sesuatu yang datang dari jauh di atas sana, anugerah Tuhan bukannya kaling-kaling Subhanallah. Betul, yang kita kena belajar. Betul. Dan itulah kita dalam bacaan Al-Quran itu disebut tadi 2 pahala kan. Imam An-Nawawi sebut dalam kitabnya tak beliau, apakah 2 perkara itu. Yang pertama, perihal membaca Al-Quran itu dapat 1 pahala, dan pahala yang kedua iaitulah pahala walaupun bersusah-susah, walaupun sangkut-sangkut, kadang-kadang rasa segan, kadang-kadang rasa lemah semangat dan sebagainya, tapi alaihi syakun, aku nak juga baca Quran, biarlah habis usia ataupun akhir umur dengan Al-Quran, dapat pahala lagi 1, 2 pahala. Subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat terus mempercantikkan, memperelokkan bacaan Al-Quran kita, dan semestinya kita nak ulang kaji sekejap di bahagian tajwid kita, apakah yang kita nak kongsi pada hari ini. Jom kita sama-sama ikuti, iaitulah menyempurnakan sebutan pertemuan 2 huruf hamzah dalam ayat yang ke-22. Insya-Allah kita akan baca sekejap lagi. Mari kita tengok dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم إذا شاء أنشره. Baik, Surah Azim. Fokus kita ialah pada kalimah sya'a ansyarah. 2 hamzah yang terletak dekat-dekat tu, maka kita jelaskan salah satu. Contohnya kita jelaskan hamzah yang kedua. Maksudnya mungkin kita boleh angkat suara sikit ataupun kita tekan sedikit dengan cara yang baik. Contoh, ثم إذا شاء أنشره. Kan? أنشره. Kalau tak, dia akan jadi sama-sama. Thumma idza syara. Macam kita baca tashil. Ada satu istilah dalam ilmu qiraat, dia panggil tashil, kan? Dia tak jelas hamzah yang kedua. Syarah contoh, kan? Jadi kita kena jelaskan. Thumma idza syaa'a ansyara. Boleh ibu ayah sekalian? Kalau boleh, senyum. Subhanallah. Dia kata ustaz tak nampak, dia kata tak apa. Kita nampak walaupun InsyaAllah harapnya sama ada esok Ustaz dekat My Quran Hour ataupun ketika 24 hari bulan 9 kita nak dengar bacaan dan harapnya juz 30 lah Ustaz ya. Beberapa surah kita dapat baca yang senyum tadi tu. Nampaklah tu ya. Mudah-mudahan selamat mencuba insya-Allah Safas. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Star ya untuk sama-sama kita melihat bagaimana cara bacaan sebentar tadi alif bertemu alif hamzah Ustaz ya. 2 hamzah bertemu dan sebentar tadi sudah pun kita melihat bagaimana ancaman ataupun Allah menemplak kepada mereka yang tidak menghargai peringatan daripada langit ya, iaitu bila Allah mengingatkan kembali kepada kita ni siapa ya pada ayat yang ke-18 min ayyi syai'in khalaqa, daripada apa dia diciptakan ya, apakah daripada apa ya, kita dah tahu dah jawapannya min nutfatin khalaqahu faqaddara, daripada setitis mani diciptakannya faqaddara. Perkataan qadar ini sebenarnya amat penting Ustaz ya. Kita tahu takdir ya, tetapi sebenarnya kalau qadar ini sesuatu yang di depan. Orang yang main saham, bisnes, dia sampai mereka ambil dukun apa sebagainya nak tahu saham naik ke turun kan. Itu belum lagi yang nombor ekor tu kan. Pasal nak menentukan kadar. Allah menentukan kadar kita apa? Rezeki kita ni ketika dalam di alam ataupun setitis air mani itu sebenarnya ditentukan apa? Berapa umurnya, tinggi, rendah, kahwin dengan siapa, misalnya duduk dekat mana, nanti makan apa pada hari apa, ya jadi qari ke pentadabbur ke, semua perkara itu telah ditetapkan oleh Allah. Thummas sabila yassarah. Kemudian Allah mudahkan urusan. Antara urusan yang Allah mudahkan itu ialah untuk kita mendapat hidayah. Selain daripada keperluan fizikal kita, bernafas apa sebagainya, tetapi untuk Allah berikan kita jalan menuju hidayah. Allah nak mudahkan. Thumma amatahu fa aqbarah, kemudian mematikan, mengkuburkannya, masuk kubur, kemudian akan dibangkitkan. Jadi bila Allah bawakan itu ya, untuk manusia ingat bahawa kita ini sebenarnya menuju kepada Allah, sepatutnya menghargai kepada panduan daripada langit, bukannya panduan daripada bumi. Ya, kalau panduan daripada bumi Ustaz ya, maksudnya kita kekal sebagai air yang hina lah. Ya, tetapi kita nak mulia, pergilah menuju kepada fi suhufim
mukarramah, iaitu lembaran yang mulia yang kita baca sekarang ini daripada Lauh Mahfuz. Apakah lagi panduan daripada Allah kalau ada yang tak terkesan dengan peringatan bahawa kita dulu tak ada apa-apa, Ustaz ya? Allah suruh perhatikan kepada ayat 23 hingga 42. Kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nak meneruskan perjalanan kita. Kita nak baca ayat-ayat berikutnya, iaitu ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-42. Setiap hari kita kongsikan taranum ini, tak lain dan tak bukan untuk sama-sama kita nak cuba biar ibu ayah ikut. Kadang-kadang ada yang ikut, Safas. Oh, jadi dia kata masih ikut. Habis sadaqallah tu terjatuh sudu dah tak ingat. Contoh itulah maksudnya perlu kepada proses lagi, insya-Allah. Tapi tak apa, insya-Allah, mudah-mudahan Al-Quran itu mudah, dipermudahkan Allah SWT untuk kita belajar dan kita faham, insya-Allah taala. Mari kita cuba taranum Hijaz pula. Selalu kan kita baca Hijaz kan, ya, harap-harap ibu-ibu ayah dapat baca dengan taranum Hijaz. Kita nak cuba ayat 23 sehingga 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla lamma yaqdi ma amarah فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-42 penuh dengan peringatan Ustaz ya. Bagaimana bila Allah menyatakan tadi tentang perjalanan hidup kita daripada dunia ini ya, daripada setiris air mani sehinggalah kita besar dan kemudian kita dimudahkan pelbagai perkara, dimatikan, masuk kubur, dikembalikan semula. Allah kata kalla lamma yaqdima amarah. Ya, apa maksudnya? Bahkan sebenar-benarnya lamma yaqdi ma amarah ini, manusia ini sebenarnya masih lagi tak buat kerja betul-betul. Apa yang Allah perintahkan itu masih lagi belum. Lamma Allah guna kat sini menarik berbandingan lam Ustaz. Kalau lam itu maksudnya memang tak ada harapan kita ni akan memenuhi tanggungjawab kita. Tapi bila Allah cakap lamma yaqdi, maksudnya belum. Belum, bukan tidak ya. Bila belum itu maksudnya Allah mengingatkan kita sebenarnya kita masih banyak lagi tanggungjawab belum dibuat. Ayah dah buat tanggungjawab ke belum, kejutkan anak ataupun didik kepada isteri, ataupun si ibu juga bertanggungjawab kepada keluarga, kepada ketua masyarakat, pemimpin. Lamma yaqdima amarah. Kerana apa? Kerana perjalanan hidup kita ini 50-60 tahun perlu kita selesaikan yaqdi ya, menunaikan segala arahan yang Allah perintahkan kepada kita dari segi tanggungjawab. Maka kalau katakan jauh sangat daripada memerhati kepada suhufi mukarramah sebentar tadi, Allah suruh perhatikan pada apa? Falyanzuril insan ila ta'amih, kepada makanan Ustaz. Kita punya makanan ya, ta'am berbanding dengan akal ini, ukul ialah makanan untuk manusia. Subhanallah. Kita punya nasi dagang kita, Ustaz suka makan apa Ustaz? Boleh nasi dagang. Boleh nasi dagang ya, kalau kita pergi Terengganu nanti ke ya, insya-Allah. Ataupun kalau kita melihat mengapa Allah suruh perhatikan pada nasi ataupun makanan kita, kerana bila kita perhati betul-betul sebenarnya anna sababnal ma'a sabba, air yang datang mencurah-curah, ataupun bumi yang dibelah pada ayat 26, ataupun Allah tumbuhkan habba, itu asasnya Ustaz ya, daripada air tadi, kemudian Allah belah bumi, maka padi tertanam, tumbuh, dan akhirnya kita ditumbuhkan nasi, beras, jagung dan sebagainya, gandum. Wa ainaban wa qadba, iaitu ada makanan-makanan mewah seperti anggur dan juga sayur-sayuran, zaitun dan juga kurma, dan juga wa hadaiqa ghulba, iaitu kebun-kebun dan juga yang rindang, yang memang hebat Ustaz ya. Jadi Allah suruh tengok perkara tersebut, wa faqihatan wa abba, iaitu buah-buahan yang kita makan yang menceriakan kita, dan juga rumput. Rumput makanan siapa yang menceriakan? Untuk an'amikum. Ya, bukan bahagian kita, bahagian untuk binatang ternakan. Betul. Jadi Allah beritahu untuk kamu, untuk binatang ternakan, sebenarnya dapat tak sesuatu ya, bahawa sebenarnya ia datang daripada langit yang atas, juga datang daripada Tuhan yang sama. Kalau suhufi mukarramah daripada Quran tak nak ambil peringatan, ambillah peringatan daripada makanan dan semua yang Allah anugerahkan. Kalau itu pun tak faham Ustaz, jadilah yang makan rumput tu. Lebih kurang begitulah maksudnya tu ya, makan rumput je dan tidak terkesan dengan apa? Tidak terkesan dengan fa iza ja'atis sahah. Kalau kita lihat pada surah At-Takwir ataupun surah An-Nazi'at sebelum ini, Allah bercerita tentang fa iza ja'ati tammah ya, tentang satu peristiwa besar. Kali ini tentang satu pekikan. Bagi seekor lembu dia tak kisah Ustaz, makannya lah makan kan. Lepas tu bila harimau datang baru dia nak lari. Bagi manusia yang tidak seperti lembu ya, dia akan tahu Allah sedang beri peringatan. Bila Allah bagi macam-macam ini, takkanlah saya ni kerjanya untuk makan je. Kan? Makan tidur, lepas tu mati. Takkan begitu je. Mestilah saya ini tunaikan yaqdima amarah. Tunaikan tanggungjawab saya. Maka dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita bagaimana ya peristiwa ketika akhir nanti ahli keluarga Ustaz ya, berantakan. Anak kita, isteri masing-masing, Allah cakap apa? Ayat 34 hingga ayat yang ke 37 menceritakan kelang kabutnya peristiwa itu, sehingga kita tidak lagi kisah kepada anak, isteri, ayah, semuanya kita akan berantakan. Mari kita baca dan kita nak cuba ambil pelajaran 34 hingga ayat yang ke-37.
37. Sila Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, satu suasana yang sangat dahsyat Ustaz Fazrul. Ya. Keluarga terdekat yang kita jaga, yang kita begitu sayang. Satu hari nanti Allah SWT ceritakan dalam ayat yang ke-34 sehinggalah 37. Mari kita nak gemakan sekali lagi bacaan kita. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-34 Allah menceritakan bagaimana ketika berlaku pekikan ataupun sangkakala tersebut, pada hari itu yafirrul mar'u min akhih, ya, bukannya yafirrul rajul contohnya Ustaz ya. Yafirru itu ya maksudnya ialah dia melarikan diri, ya, melarikan diri. Al-mar'u itu maksudnya ada kaitan dengan ayat yang ke-37 iaitu likulli imri'in Ustaz ya, urusan. Maksudnya al-mar'u itu adalah orang yang menguruskan perkara dan memastikan menjaga maruah, muruah. Jadi berkait tu, ya. Jadi dia memang bertanggungjawab dalam hidupnya dengan adik-beradiknya, dengan mak, dengan ayah, dengan isteri, suami, dengan anak, tapi bila sampai hari akhirat semua tu terputus Ustaz. Masya-Allah. Tak ada dah, tak boleh lagi kita nak bantu antara satu sama lain, masing-masing malah kalau katakan ada sikit kurang pun Ustaz ya, si ibu akan cakap aku dah jaga engkau, bagilah sikit pahala solat kau yang baca Quran banyak-banyak itu. Tak boleh. Tak boleh pada waktu itu. Ayah cakap ayah kerja kan, sekolahkan kau sampai kau besar pandai apa sebagainya, bagilah sikit pahala dulu. Tak boleh pada waktu itu, ya. Malah lebih daripada itu apa? Tadi adik-beradik, mak, ayah, kemudian pasangan. Pasangan kan Ustaz kan, dah banyak dah spend masa bersama apa sebagainya. Pada waktu itu masing-masing, apatah lagi kepada anak yang kita rindui Ustaz ya. Kita ada simpan gambar ke comel daripada kecil sampai besar. Pada waktu itu kita pun lari. Kerana apa? Kerana pada waktu itu likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nun yu'ni. Kita ini disibukkan dengan urusan saya dulu dah buat apa, dah tunaikan tanggungjawab ke belum, saya ni ada peluang buat baik, tinggalkan kejahatan saya dah buat ke belum. Waktu itu kita fokus kepada diri sahaja. Tetapi kalau katakan kita ini memang sudah buat kerja di atas muka bumi Ustaz ya, Allah kata yujuhun yauma idzin musfirah, iaitu muka mereka berseri-seri Ustaz. Kan sibuk-sibuk bimbang dah ni. Rupanya alhamdulillah, rupanya mak doakan, ayah, anak, isteri semuanya mendoakan dan akhirnya dapat berkumpul. Berseri-seri lah. Ya, kalau kat dunia ni kan berkut-kut Ustaz kan, nak kejut anak berkali-kali, nak kerja, nak itu, hari Isnin masuk kerja, memang berkut-kut. Mak kan nak basuh baju setiap hari, nak lipat, anak pergi ni balik ke. Tetapi kerutan itu akhirnya terbongkar dengan musfirah, ya, dengan berseri-seri kerana rasa amat berbaloi hidup di dunia dengan menjaga segala tanggungjawab. Dhahikatum mustabsyirah, ketawa dengan rasa gembira, ya, menunggu berita gembira Allah bawakan tentang ganjaran syurga. Itu kumpulan pertama, tapi tak nak jadi kumpulan kedua Ustaz ya, iaitu ghabarah, ya, tertutup dengan debu, dengan qatarah, dengan asap hitam. Mereka itulah kerana derhaka, tidak menghargai panduan tazkirah dan juga tanggungjawab
yaqdi ma amarah. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama ialah bersikap adil dalam menyampaikan mesej dakwah kepada golongan lemah, golongan kuat, siapa sahaja yang inginkan perlu dilayan. Yang pertama. Yang kedua, ingat Allah setiap kali menikmati rezeki makanan, kerana kita tahu Allah tak jadikan sia-sia, kita dimudahkan untuk kita menunaikan tanggungjawab. Yang ketiga, sentiasa sibukkan diri dengan urusan akhirat melebihi daripada urusan dunia, kerana kita mahu menjadi musfirah berseri-seri di akhirat sana. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami yang mana berseri-seri wajah kami di akhirat nanti, ya Allah. Menerima buku catatan amalan kami yang terbaik yang diridai oleh-Mu, ya Allah, ya arhamar rahimin. Jangan Kau jadikan kami golongan orang-orang yang wajahnya suram muram, ya Allah, yang mana menerima buku amalan kami dari tangan kiri kami, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang musfirah berseri-seri, walaupun di dunia ini kerut-kerut ada sikit, ya, kerana nak menunaikan pelbagai tanggungjawab. Moga-moga tuan-tuan bersama dalam tabung gerakan Al-Quran adalah peluang untuk sama-sama kita memastikan ahli keluarga kita dapat menghargai suhufin mukarramah dan terus dapat menghargai makanan yang ada, melaksanakan tugas agar bila sampai di sana kita diberikan balasan yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam halaman baru, ya, surah At-Takwir dalam episod seterusnya My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Allahumma arhamna bil